Pada hari ini, kami akan menceritakan serba sedikit ketokohan Syekh Nuruddin Araniri. Siapakah Syekh Nuruddin Araniri? Syekh Nuruddin Araniri adalah nama tokoh yang tidak asing lagi di alam Melayu. Beliau terkenal dengan hasil penulisan dan juga usaha dakwah yang dijalankannya. Jadi, Syekh Nuruddin adalah antara ulama yang memainkan peranan dalam perkembangan Islam di alam Melayu, khususnya di negeri Aceh. Jadi selain Aceh, beliau ni pernah berada di beberapa tempat lain seperti Mekah dan juga Pahang yang merupakan salah satu negeri di semenanjung Malaysia. Syekh Nuruddin Araniri merupakan seorang ulama, seorang pengarang, ahli sufi dan juga ahli sejarah yang berpengaruh dalam sejarah umat Islam di alam Melayu. Nama penuh Syekh Nuruddin Araniri ialah Nuruddin Muhammad Jilani Ibnu Ali Ibnu Hasanji Ibnu Muhammad Hamaidi Al-Quraisy. Beliau dilahirkan di Ranir yang terletak dekat Gujarat, India. Beliau juga dipercayai lahir sekitar penghujung abad ke-16 Masihi, yang mana beliau berdarah keturunan Melayu dan juga Arab. Kerana ibunya berketurunan Melayu, sedangkan ayahnya berasal daripada keluarga yang berimigrasi daripada Hadramaut. Syekh Nuruddin Araniri memulakan pendidikan awalnya di tempat kelahirannya sendiri, iaitu di Ranir. Guru beliau ketika itu ialah Abu Hafs Umar bin Abdullah bin Syaiban At-Tamiri. Kemudian beliau melanjutkan pelajarannya ke Hadramaut dan kemudian ke Haramain, iaitu pada tahun 1030 Hijrah untuk menunaikan haji. Saya akan meneruskan lagi tentang perjalanan hidup intelektual Nuruddin Araniri. Dari segi pendidikan, Nuruddin Araniri mengikut pola ulama Hadrami, mendapat pendidikan awal di Ranir dan melanjutkan pelajaran di Hadramaut. Guru Nuruddin Araniri adalah Abu Hafs Umar bin Abdullah Syaiban At-Tamiri. Melalui guru ini juga Nuruddin Araniri masuk ke dalam tarikat Rif'iyah di wilayah Nusantara dan mempunyai silsilah tarikat Aidarusiyah dan Qadiriyah. Seterusnya, Nuruddin Araniri datang ke Aceh mengikut jejak pakciknya semasa pemerintahan Sultan Iskandar Mir Kota Alam dan menemui pengaruh besar Syamsuddin Al-Sumatri. Disebabkan tidak bersependapat dengan aliran Wujudiyah, Nuruddin Araniri pindah ke Semenanjung Melaka dan mendalami ilmu agama serta bahasa Melayu. Pada tahun 1637, Nuruddin Araniri kembali ke Aceh dan memegang jawatan sebagai Kadi Malik Al-Adil, Mufti Besar dan Syekh di Masjid Bait Ar-Rahman dan sekaligus membantas aliran Wujudiyah. Selama masa hidupnya, Araniri menulis banyak karya di berbagai bidang yang ia kuasai. Karya Araniri ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. Terdapat 30 karya selama karya intelektual Araniri dan 3 karyanya ditulis di Ranir. Antara karyanya ialah Fath Al-Mubin ala Al-Muhyiddin, Kafiat As-Salat dan banyak lagi karya yang ditulis oleh beliau. Karya Araniri sebahagian besar berhubung dengan masalah tasawuf, di antara berkaitan dengan penolakannya terhadap fahaman pentisma yang dinilainya sesat, dan ada huraian lengkap tentang perdebatan melawan pengikut Fasuri yang menjadi penyebab dikeluarkannya fatwa hukum mati kepada mereka. Nubzah fi Dakwah Azil memakan topik pemaparan tentang tasawuf dan merupakan penegasan aliran pemikirannya yang menolak konsep pentisma sesat. Begitu pula At-Tibyan fi Ma'rifah Adayah fi Tasawuf berisi huraian lengkap tentang melawan pengikut Fasuri yang menjadi penyebab dikeluarkannya fatwa hukum mati kepada mereka. Jadi untuk pengetahuan kita semua, ada sebahagian karya Araniri ini telah dicetak dan dibaca untuk dijadikan sebagai sumber rujukan untuk kita semua. Okey, kita teruskan kepada peranan Nuruddin Araniri terhadap perkembangan dunia Islam. Antaranya, beliau telah memperkenalkan tokoh-tokoh terkemuka ke Nusantara dengan melalui karyanya yang memainkan peranan dalam penyebaran pembaharuan dalam dunia Islam. Bahkan beliau juga telah banyak mengutip ilmu-ilmu yang disampaikan oleh tokoh dan dimasukkan dalam karyanya bagi membantu penyebaran ilmiah. Seterusnya, beliau juga merupakan orang pertama yang menjelaskan perbezaan antara penafsiran dan pemahaman dalam ajaran sufi, walaupun ia dianggap wujudiyah yang itu sesat. Seterusnya, beliau juga merupakan orang yang pertama mengambil inisiatif menulis buku mengenai fiqh dalam kitabnya kitab Siratul Al-Mustaqim, di mana ia mengisahkan tentang kewajipan fiqh dalam agama. Dengan perkara ini, ia dapat memudahkan bagi orang Muslim mempelajari dan mempraktiskan dalam diri mereka sendiri. Okey. Seterusnya, beliau juga merupakan penasihat kepada Sultan As-Sani dalam bidang politik. Antara tugas-tugas beliau adalah menasihati Sultan dalam pelbagai aspek. Beliau juga telah menceritakan dalam kitabnya Bustan Al-Salati
di mana beliau telah memetik ayat Al-Quran dan menjelaskan kepada Sultan bagi tentang tanggungjawab dan kewajipan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Yang terakhir, beliau juga telah mengumpulkan hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran di mana beliau telah menterjemahkan hadis dan ayat Al-Quran ini ke dalam dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Bagi bertujuan meningkatkan dan memahami, memudahkan orang Islam, orang Muslim dalam mendalami hadis-hadis Nabi dan ayat Al-Quran. Pemikiran tasawuf Nuruddin Ar-Raniri tentang ketuhanan. Ar-Raniri dalam Hidayah Al-Iman fi Fadlu Al-Manan membahagikan sifat Allah itu menjadi dua bahagian. Yang pertama, sifat khusus zat iaitu Al-Wahdaniyah, keesaan, Al-Qidam yang terdahulu, Al-Baqa' kekal dan Mukhalafah lil Hawadis berbeza dengan makhluk ciptaannya. Yang kedua, sifat Al-Ma'ani, sifat yang difahami secara maknawi iaitu Al-Hayah hidup, Al-Ilm mengetahui, Al-Qudrat kekuasaan, Al-Iradat berkehendak dan seterusnya. Ar-Raniri berpandangan bahawa jika benar Tuhan dan makhluk itu hakikatnya adalah satu, dapat dikatakan bahawa manusia adalah Tuhan dan Tuhan adalah manusia, maka apa yang dilakukan manusia, buruk atau baik, Allah turut serta melakukannya. Jika demikian halnya, maka manusia mampu mempunyai sifat-sifat Tuhan sebagaimana pandangan pantheism. Namun, Amsal Bakhtiar menjelaskan bahawa wahdah al-wujud itu adalah suatu fahaman yang berbeza dengan pandangan pantheism. Dalam fahaman wahdatul wujud, alam dan Tuhan tidak sama, berbeza dengan pandangan pantheism yang memahami Tuhan dan alam itu perkara yang sama. Bagi penganut pantheism, ketika melihat pokok dia mengatakan itu Tuhan, sedangkan bagi penganut wujudiyah, dia berpandangan dalam pokok itu ada aspek ketuhanan. Tentang penciptaan, Ar-Raniri berpendapat bahawa Tuhan itu Khalik dan alam semesta beserta isinya adalah makhluk. Hubungan antara keduanya merupakan hubungan sebab akibat. Maksudnya, adanya alam semesta ini menunjukkan bahawa wujudnya Allah kerana alam semesta ini merupakan ciptaannya. Manusia menurut Ar-Raniri merupakan makhluk Allah yang paling sempurna di dunia sebab manusia merupakan khalifah Allah di bumi dan dijadikan dengan peribadi tersendiri. Roh merupakan hakikat daripada manusia. Keberadaan roh ada di dalam diri manusia. Roh yang dimaksudkan Ar-Raniri adalah nafs natiqah. Roh ini berasal dari alam arwah yang kemudiannya masuk ke dalam jasad manusia dan menjadikan manusia dapat mengetahui zat yang menciptanya. Selain roh dan jasad yang membentuk manusia, ada pula jiwa. Dalam hal ini, menurut Ar-Raniri, jiwa ini merupakan sumber akhlak yang tercela. Kerana adanya sumber akhlak tercela pada manusia sehingga manusia terombang-ambing dalam kehidupan yang dilaluinya. Roh sebagai sumber akhlak yang mulia, sedangkan jiwa adalah sumber akhlak yang tercela. Nafs yakni jiwa yang merupakan sumber akhlak yang tercela menurut Ar-Raniri di sisi lain juga merupakan pendorong tingkah laku manusia. Tingkah laku tersebut dalam konsep psikologi merupakan efek dari jiwa. Dalam tingkah laku tersebut, Ar-Raniri mengkategorikan bahawa sifat yang terkandung di dalam jiwa itu tersendiri adalah yang pertama, nafsu amarah, iaitu nafsu yang selalu mendorong manusia untuk berbuat jahat dan perbuatan keji. Nafsu inilah kemudian disebut sumber kejahatan. Yang kedua, nafsu lawamah, iaitu nafsu yang mampu mensedarkan manusia dari perbuatan keji dan bertaubat. Dan yang ketiga, nafsu mutmainah, iaitu nafsu yang merupakan sumber amal kebajikan. Yang terakhir, tentang hubungan syariat dan hakikat. Menurut Ar-Raniri, penerapan syariat tidak dapat ditingkatkan tanpa pengetahuan lebih mendalam mengenai hadis Nabi. Sebab itu dalam karyanya, Hidayah Al-Habib fi At-Taghrib wa Tartib mempunyai sejumlah hadis yang diterjemahkan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu agar penduduk Muslim mampu memahaminya. Dalam penulisan Ar-Raniri mengenai syariat dan fiqh dan kitab Sirat Al-Mustaqim, dia merupakan orang yang pertama di Nusantara yang mengambil inisiatif untuk menulis buku mengenai fiqh. Karya ini menjadi sangat terkenal dan masih digunakan sampai hari ini. Secara kesimpulannya, Nuruddin Ar-Raniri ini merupakan orang asing yang datang ke Aceh pada abad ke-17, di mana awal kedatangannya pada zaman Sultan Iskandar Muda, dia tidak mendapat tempat di Aceh. Dalam menentang fahaman Hamzah Fansuri yang telah menjadi keyakinan bagi masyarakat pada waktu itu, ada 4 poin mengenai pemikiran Nuruddin ini, iaitu manusia, Tuhan, alam dan wujudiyah. 4 landasan inilah yang dijadikan pegangan Ar-Raniri untuk menentang Hamzah dan pengikutnya. Selama dia bekerja di Aceh, banyak pengaruh serta sumbangan Ar-Raniri terhadap perkembangan di Aceh, iaitu di bidang karya-karyanya menjadi sumber rujukan utama untuk memahami ilmu tauhid, bidang politik, hadis, sejarah serta dalam perkembangan bahasa Melayu. Itu sahaja yang saya dapat simpulkan daripada tajuk pembentangan kami pada kali ini.
Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.